بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwal yahujjuna wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tu. Qalu bala ya Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Qala Abu Salih ar-Rawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma su'ila an kayfiyati dhikrihin qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33 atau kama qala. Hadis muttafaqun alaih. Wa zada Muslim fi riwayatihi faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Kata dia, berlaku satu peristiwa. Sahabat-sahabat muhajirin yang miskin telah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin miskin, semua miskin. Bukan kerana asal mereka miskin, tapi kerana mereka hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, mereka tinggal kekayaan mereka. Kalau mereka orang bisnes yang berjaya, mereka tinggal semua bisnes mereka di Mekah. Kalau mereka ada gedung perniagaan besar, semua gedung perniagaan itu tinggal di Mekah. Kalau mereka ada harta banyak, takat mana boleh bawa, mereka bawa, hak mana tak boleh, tinggal di Mekah. Maka sahabat-sahabat yang muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ni adalah terdiri daripada sahabat-sahabat yang kemudiannya tak ada duit. Mereka jumpa Nabi SAW. Kata mereka kepada Nabi, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka kata dekat Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka mati, mereka bawa sama dengan mereka darjat-darjat yang tinggi dan juga nikmat yang kekal. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin ni, mereka pergi komplain dekat Nabi. Mereka kata dekat Nabi, untunglah orang kaya. Sebab orang kaya, bila mati, mereka bawa harta, mereka bawa banyak pahala. Dengan kerana harta kekayaan mereka. Dengan kerana mereka kaya, bila mereka mati, mereka bawa banyak pahala. Berbanding dengan orang miskin. Orang miskin bila mati, bawa pahala tak banyak macam mana orang kaya bawa. Yusalluna kama nusalli. Dia kata orang kaya semayang, kami pun semayang. Wa yasumun kama nasum. Orang kaya puasa macam mana kami hak miskin ni puasa. Walahum fadlun min amwal. Tapi mereka ada kelebihan dari segi harta. Yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Orang kaya, mereka ada kelebihan dari segi harta. Yahujjun, mereka boleh buat haji banyak kali.
Wa ya'tamirun, depa boleh buat umrah banyak kali. Depa ada duit. Dengan duit depa boleh pergi haji tiap-tiap tahun pun boleh. Umrah tiap-tiap tahun depa boleh pergi. Wa yujahidun wa yatasaddaqun, orang kaya dengan duit yang ada kat depa boleh berjihad. Depa boleh bermujahadah. Depa berjihad dengan harta. Harta ada tu depa bagi derma untuk orang yang nak pergi berperang pada jalan Allah. Mereka berjihad dengan harta. Wa yatasaddaqun, dengan duit, dengan harta yang ada kat depa boleh bersedekah. Orang kaya kalau mati untung berbanding dengan kami hak miskin ni. Kami hak miskin ni bila mati nak banding dengan orang kaya mati, orang kaya untung banyak. Kami hak miskin semayang, depa semayang. Kami hak miskin puasa, depa puasa. Tapi depa boleh derma, kami tak boleh, kami tak ada duit. Depa boleh bersedekah, kami tak boleh, kami tak ada duit. Depa boleh pergi buat haji banyak kali, kami tak boleh, kami tak ada duit. Depa boleh pergi buat umrah banyak kali, kami tak boleh, kami tak banyak duit. Maka nak banding orang kaya dengan kami hak miskin ni, untunglah orang kaya, rugilah kami orang miskin. Sahabat-sahabat muhajirin yang miskin ni pergi jumpa Nabi, pergi kata macam tu dekat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab. Nabi kata, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Mau tak hampa aku nak cerita dekat hampa semua sesuatu yang boleh membuatkan kamu dapat pahala macam mana pahala orang-orang dulu. Nabi kata dekat sahabat-sahabat miskin ni, Nabi kata aku nak bagi tahu dekat hampa satu benda. Yang benda ni kalau sekiranya hampa buat, hampa dapat pahala macam mana orang dulu-dulu duk buat dapat pahala. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, bahkan pahala hak hampa dapat ni boleh lebih daripada orang yang selepas daripada hampa. Kalau hampa buat benda hak aku nak habaq ni, hampa akan dapat pahala macam mana orang dulu-dulu, dan hampa akan dapat lebih pahala daripada orang yang kemudian daripada hampa. Hampa mau tak tahu apa benda ni? Wala yakunu ahadun afdala minkum. Nabi kata bahkan tak ada orang yang akan jadi lebih baik daripada kamu illa man sana'a mithla ma sana'tum, melainkan depa buat macam yang kamu buat. Sat lagi aku nak abang ni benda hak aku nak abang sat lagi ni, kalau sekiranya hampa buat benda tu, hampa akan dapat pahala banyak macam mana pahala orang-orang dulu. Bahkan pahala yang hampa akan dapat lebih daripada orang yang sebelum daripada hampa, orang yang selepas daripada hampa. Bahkan kalau sekiranya hampa buat benda tu, tak ada siapa boleh menandingi hampa dari segi pahala, melainkan orang yang boleh tandingi pahala itu ialah orang yang buat macam yang benda aku nak abang sekali lagi. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat kata tentu kami nak tahu apa benda yang kalau sekiranya kami buat, kami boleh dapat pahala macam mana pahala orang dulu-dulu. Apa benda yang kalau sekiranya kami buat, kami akan lebih pahala daripada orang yang selepas kami. Benda yang apabila kami buat, tak ada orang boleh menandingi kami dari segi pahala, melainkan orang tu buat macam mana yang kami buat. Apa benda? Benda tu kami nak tahu ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salah 33. Nabi kata benda tu mudah saja. Tiap-tiap kali kamu lepas sembahyang fardu, pastikan kamu bertasbih 33 kali. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa tuhammidun, dan kamu bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbirun, dan kamu bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Kalau hampa buat yang tu, hampa akan dapat pahala macam mana pahala orang-orang dulu. Kalau tiap-tiap kali lepas semayang, kamu bertasbih 33 kali, kamu bertahmid 33 kali, kamu bertakbir 33 kali, tanpa meninggalkan benda ni, kamu akan dapat pahala lebih besar daripada pahala orang yang kemudian daripada kamu. Kalau kamu amalkan benda ni dan kamu tidak tinggal benda ni, kamu akan dapat pahala yang cukup besar sampai tak ada orang boleh menandingi besarnya pahala yang kamu dapat ni, melainkan orang tu buat macam mana yang kamu buat. Qala Abu Salih, kata Abu Salih rawi yang meriwayatkan hadis ni, dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma su'ila an kayfiyati dzikrihinna qala yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Abu Salih kata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan, kata Abu Hurairah,
Bila ditanya tentang cara dia, Abu Hurairah tanya Nabi, macam mana cara dia nak buat tu? Maka Nabi SAW kata, sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Simple tapi tak semua orang boleh buat. Kan? Sebahagian ulama kata, bukan hadis, ulama kata wa man lam yarid kal qirid. Ini kata-kata ulama, bukan hadis. Dia kata man lam yarid, barang siapa yang tidak wirid, kal qir, ataupun dibaca kal qirid. Kal qir, qirdun makna dia monyet. Kal qirid maksudnya macam monyet. Man lam yarid kal qir, barang siapa yang tidak wirid selepas sembahyang, dia macam monyet. Ulama kata. Pasal apa? Pasal ulama mengambil kira hadis ini. Hadis yang Nabi SAW kata, pastikan lepas kamu sembahyang fardu pada tiap-tiap waktu, jangan lupa sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Barang siapa yang amalkan benda ni tanpa meninggalkan dia, Nabi SAW kata dia dapat pahala besar. Pahala yang dia dapat ni macam pahala umat-umat dulu. Pahala yang dia dapat ni lebih besar daripada pahala umat kemudian dia. Pahala yang dia dapat ni tak ada siapa boleh menandingi besarnya pahala ni, melainkan orang tu buat macam yang dia ni buat. Dan hadis itu muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Imam Muslim, kata dia, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata dia, fuqara al-muhajirin ini, dah lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, depa mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sekali. Depa kata, kami buat macam yang Tuan suruh buat. Nabi dah habaq kata buat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sahabat-sahabat hak miskin ni balik pakat buat. Depa buat, orang kaya buat juga. Dia jadi lagu tu. Jadi depa masih lagi rasa tak puas hati. Tadi ni pergi jumpa Nabi SAW, pergi kata dekat Nabi, untunglah orang kaya kerana depa ada harta, pahala depa lebih pada kami. Kami semayang, depa semayang. Kami puasa, depa puasa. Tentu kami dengan mereka dari segi pahalanya draw. Tapi bila mai tambah harta, mereka potong kami. Mereka boleh bersedekah, mereka boleh berderma, mereka boleh pergi buat haji kerap, mereka boleh pergi buat umrah kerap dan sebagainya. Kok mana pun mereka ni punya pahala nanti lebih pada kami. Nabi SAW kata kat mereka, tak apa. Dia ada jalan lain untuk nak tambah pahala hamba. Apa dia? Nabi kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Mereka ni dengar, mereka pun balik praktikkan benda tu. Bila balik lepas semayang, pastikan zikir benda ni semua. Bila mereka zikir, orang kaya pun satu macamnya duk zikir juga. Mereka kata yang ni tak boleh juga. Mereka potong juga kita. Patah balik. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati, balik mai jumpa Nabi lagi sekali. Faqalu, mereka kata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlah. Ni kami sendiri dengar sahabat-sahabat kami hak kaya ni, bila kami sebalik lepas semayang duk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, depa dengar kami zikir, depa pun pulun zikir sama. Macam mana ni ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Nabi kata, itulah kelebihan yang Allah bagi pada orang yang dia kehendaki. Nabi tutup bang cerita ni. Nabi kata cerita dia lagu ni lah. Kok mana pun orang kaya, kalau sekiranya dia baik macam mana hampa orang miskin baik, mereka lebih juga. Nabi kata, yang tu tak payah buat apa. Pasal apa? Pasal mereka buat macam hampa buat. Nak potong mereka, mereka tak menasabah. Ini zaman meritokrasi. Ini zaman merit. Siapa belajar pandai, dia dapat tempat di universiti. Siapa kulun buat ibadat, ada ganjaran di sisi Allah. Takkan kerana dia miskin, dia berzikir nak potong pahala dia. Tak boleh. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke dia. Inilah untungnya jadi orang kaya. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih.
Riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang boleh kita buat ialah, yang pertama, zikir adalah amalan yang mudah kita nak buat, tapi pahalanya besar sekali. Itu kita kena ingat. Zikir adalah amalan yang mudah. Mudah, tuan-tuan. Tak gaduh ada yang semayang, tak duduk dalam masjid. Dua motor, dua kereta boleh. Nak bagi sedap lagi, buat lagu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambil buat kereta. Tak sedap. Kata sampai Sungai Petani. Pahala boleh, semua pun boleh. Ditakdirkan berlaku apa-apa. Dalam perjalanan kita buat kereta, ditakdirkan berlaku apa-apa. Kalau mati sekalipun, dalam keadaan lidah kita basah dengan zikrullah. Apa lagi kita nak? Satu amalan yang mudah, pahalanya besar. Cuma nak buat ke tak buat. Yang tu aja. Yang kedua, kesimpulan yang boleh kita buat, Islam suka kalau sekiranya umat Islam jadi orang senang ataupun jadi orang kaya. Islam suka. Islam tidak menentang orang Islam jadi kaya, jadi senang. Sebaliknya Islam suka orang Islam jadi senang, jadi kaya. Dengan syarat kesenangan dan kekayaan itu tidak membuatkan dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam senang, kaya, dia guna pula kesenangan dan kekayaan dia untuk bantu Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan lebih pahala kepada dia daripada orang-orang miskin yang tidak ada peluang untuk nak buat pahala menerusi harta kekayaan yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang ketiga, kekayaan ataupun kaya boleh mendatangkan banyak jalan kebaikan dan pahala. Tuan-tuan tengok dalam Islam mensyariatkan zakat. Zakat ni siapa yang boleh buat keluar? Orang kaya. Dalam Islam mensyariatkan kerja haji. Haji ni siapa yang boleh buat? Orang kaya. Ni semua ibadat yang memerlukan kepada ada duit baru boleh buat. Tidak ada duit, nak pergi haji pun tak boleh. Tidak ada duit, nak keluar zakat pun tak boleh. Buat keluar zakat itu satu kewajipan. Buat keluar boleh pahala. Macam semayang juga, satu kewajipan. Tak buat berdosa, tapi bila buat boleh pahala. Sedekah, satu amalan yang dianjurkan oleh Islam. Siapa yang nak boleh sedekah ni? Orang ada duit. Tak ada duit, tak boleh sedekah. Bahkan kena minta sedekah pula lagi. Jadi Islam adalah agama yang suka kepada umat dia jadi orang kaya, dan kekayaan boleh menyebabkan orang yang kaya ini mempunyai banyak jalan untuk buat kebajikan dan kebaikan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi satu kefahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan dia menjadi satu semangat kepada kita untuk nak memertabatkan orang Islam dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah.